Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang kepada yang menonton video ini. Hari ini kami sekumpulan ingin membicarakan tentang environmental art. Sebelum saya menceritakan environmental art, apakah itu art? Art ialah ciptaan manusia yang mengandungi keindahan. Art juga mempunyai berbagai wadah dan madah yang tercipta untuk isya dengan sejarah kehidupan manusia dan merupakan ciptaan manusia yang istimewa. Berbagai aktiviti dapat dilakukan oleh insan yang meminati bidang seni ini seperti menghasilkan objek seni 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Apakah itu environmental art? Secara umumnya, environmental adalah seni yang membantu dalam meningkatkan hubungan manusia dengan alam semula jadi. Seperti mana yang kita sedia maklum, alam semula jadi mempunyai berbagai gunaan dari segi kajian ilmu alam hinggalah ke penerokaannya. Namun begitu, environmental art ini kurang popular di kalangan pekarya seni tempatan disebabkan oleh pengasingan kerja-kerja, kurangnya kehadiran umum dan keperluan kos yang sangat tinggi. Antara faktor kurangnya seni ini mendapat tempat dan tidak meluas di Malaysia adalah kerana hasil karya sebegini hanya berbentukan sementara dan tidak kekal dan kurangnya meluas kefahaman mengenai konsep environmental art tersebut. Antara artis-artis yang terlibat dalam environmental art ini, Kurt Schwitters, seorang pengkarya dari Hanover, Jerman, dengan teknik karyanya yang dipanggil MERZ. Tujuannya adalah untuk mengaitkan tarian, teater, seni visual, puisi-puisi dan persembahan. Selain itu, Marcel Duchamp juga merupakan salah seorang pengkarya seni yang terlibat dalam environmental art yang mana beliau telah mencipta karya environment pada 20 dekad yang pertama. Lucas Samaras juga merupakan salah seorang pengkarya yang menghasilkan karya environmental art. Karya beliau yang bertajuk Mirror Room. Mirrors on wooden frame juga satu contoh yang baik dan khususnya untuk bentuk satu environment juga dipanggil site work or site art. Selain daripada dipertontonkan secara umum, karya ini dipamerkan dalam bentuk dokumentasi seiring dengan perkembangan teknologi sama ada dalam bentuk fotografi atau video. Contohnya seperti karya Richard Long yang bertajuk Long Six Stone Circle pada tahun 1981 menggunakan teknik fotografi sebagai pendokumentasian karya. Akan menerangkan mengenai ciri-ciri yang dikategorikan sebagai environmental art. Bagi mengkategorikan sesuatu karya itu environmental atau tidak, ianya bergantung pada media, teknik dan kesan ruang pada karya tersebut. Jika sumber karya yang digunakan adalah berasaskan alam semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan, kayu-kayan dan batu batan, ia boleh dianggap bersifat environmental. Selain itu, penggunaan sumber-sumber seperti bahan buangan plastik, logam dan tin aluminium juga turut menyumbang kepada termasuknya kategori ini. Seterusnya, ruang memainkan peranan penting dalam menghasilkan karya berbentuk environmental art ini. Foucault menyatakan space is the fundamental in any form of the communal life. Space is fundamental in any exercise of power. Kastner and Wallis 1988. Ianya memerlukan sesuatu ruang khusus dan bersesuaian, kadang-kala memerlukan banyak lokasi. Ianya adalah karya yang berbentuk sementara direkodkan. Environmental art merupakan seni yang memperbaiki hubungan kita dengan alam semula jadi. Artis di seluruh dunia menghasilkan pelbagai projek yang menyampaikan mesej masalah persekitaran. Kebanyakan projek dibina khas untuk sesuatu tempat dan melibatkan kerjasama antara artis dan pakar sains dan pendidik. Environmental art juga berkenaan dengan kuasa semula jadi dan bahan di mana hasil seni yang dihasilkan dipengaruhi atau datangnya daripada angin, air, kilat dan gempa bumi. Melalui seni persekitaran, kita dapat menangani masalah persekitaran di samping dapat membantu kita memperbaiki ekosistem. Oleh yang demikian, objektif kajian ini adalah ingin memperluaskan menghasilkan karya seni tampak di Malaysia. Ini adalah kerana dengan menggunakan medium semula jadi secara tidak langsung, kita dapat memberi penghayatan kepada alam semula jadi dan sekaligus dapat menggalakkan lagi environmental art di Malaysia.
Secara kesimpulannya, di sini dapat kita lihat bahawa seni itu sesuatu yang luas, tidak hanya tertumpu kepada penggunaan cat minyak atau kanvas. Tetapi elemen alam semula jadi juga boleh menghasilkan satu karya seni yang menarik. Perubahan atau fenomena alam yang berlaku secara semula jadi dapat menghasilkan kesan yang menarik tanpa perlu diolah dengan tindakan manusia.